Dan ketika ini saya nak terus bersama-sama dalam talian dengan Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang merupakan Ahli Parlimen Batang Lupar sedia menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri, lama saya tak berjumpa dengan Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ehsan ya, Ehsan. Ya, Alhamdulillah. Datuk Seri, Alhamdulillah Ehsan. ya, Terima kasih. Datuk Seri bukan orang baru dalam politik. Datuk Seri berada dalam kabinet pastinya, dan juga Datuk Seri juga ahli parlimen, dan juga saya percaya Datuk Seri mengenali Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Alhamdulillah. secara rapat. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ini, dan mungkin harapan Datuk khususnya untuk melihat kepada Malaysia yang lebih baik khususnya selepas ini? Okey, terima kasih Ehsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Astro Awani, Ehsan dan semuanya yang sudi juga bersama dengan saya ya, bertanya khabar sikit. Memang saya terharu dan saya sebelum tu ingin mengucap syabas dan tahniah daripada saya dan juga warga Parlimen Batang Lupar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Memang Ehsan, saya pernah bekerja dengan beliau, dengan YAB Perdana Menteri. Masa kami sama-sama menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi, KPDN KK dahulu. Jadi saya adalah timbalan menteri beliau dan saya bersama beliau daripada tahun 2010 hingga 2013. Jadi memang perwatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu amat disenangi, dan beliau sangat sebagai satu pasukan sangat baik, dan beliau selalu memberi kerjasama yang begitu baik. Dan kalau menyerahkan tugas, Ehsan, dia menyerahkan tugas dengan sepenuhnya. Bermakna dia minta kita menjalankan tugas, lepas itu lapor kepada dia, dan apa masalah dia akan tangani bersama. Jadi saya memang suka sangat, gembira, dan telah memberi sokongan, khususnya GPS, kami telah memberi sokongan sebulat suara kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kita dapat sebuah kepimpinan persekutuan ya, federal government yang stabil, yang boleh memulihkan ekonomi dan khususnya dapat menangani dari segi keadaan COVID sekarang ini. COVID ni pula bukan saja kita menghapuskan COVID, tetapi kita mesti mencari jalan untuk kita work around COVID. Sebab COVID ni, saya rasa dalam masa terdekat ni belum habis lagi ni, Ehsan. COVID ni akan sentiasa ada, dan sebab itulah saya mendoakan dengan kekuatan, dengan pedoman, dengan pengalaman dan sokongan daripada semua ahli-ahli parlimen supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menjalankan tugas dengan sepenuhnya, dengan dengan dokongan semua pihak supaya kita dapat memastikan bahawa negara kita terus moving forward. Jadi harapan ini juga supaya kita utamakanlah kepada rakyat. Rakyat sekarang ini memang rakyat yang harus kita jagakan kebajikan mereka, rakyat yang banyak terkesan dengan COVID ini. Selepas itu kita mesti memulih dan meningkatkan ekonomi negara untuk kita terus maju ke hadapan, dan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berilah menjadi seorang Perdana Menteri yang adil, yang membawa pembangunan kepada semua negeri, khususnya kepada Sarawak. Itu harapan saya, dan saya juga, Ehsan, kalau dapat, saya hendak melihat kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah balance dari segi membawa wanita juga
ke dalam kabinet yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan juga menarik bila Datuk Seri kata balance membawa wanita, dan ini perkara yang kita maklumkan ataupun perkara yang kita bincangkan setiap masa. Contohnya, apa yang Datuk Seri lihat perkara membawa wanita dan juga membawa golongan-golongan Datuk Seri, contohnya khususnya untuk memastikan kabinet itu lebih kukuh. Kenapa dan mengapa, bagaimana ia perlu dilaksanakan, Datuk Seri? Wanita ni, Ehsan, kami ni lebih fokus. Dan wanita ni boleh dikatakan satu dokongan yang begitu baik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukan sahaja wanita, tapi balance lah. Saya rasakan balance. Tetapi wanita ni pengalaman yang kita lihat bahawa wanita ni bila dia fokus, dia ada dia dari segi ciri-ciri untuk meneliti sesuatu masalah itu ada pada wanita, dan saya harap juga supaya kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini memang sebenarnya sudah ada, tetapi dilihat dari segi peranan wanita untuk membantu. Dan seperti banyak yang disebutkan tadi, bukan saja di dalam kabinet tetapi digunakan apa-apa ruang juga supaya kali ini kita mendapat satu kabinet yang akan didokong oleh semua pihak, termasuk daripada pemanggang. Sebab betul apa yang disuarakan oleh bijaksana tadi, mungkin kali ini kita kurangkan politicking, tapi kita khususkan kepada bagaimana hendak kita membantu rakyat yang sangat-sangat terkesan di dalam COVID. Dan oleh kerana, Ehsan, saya menyebut wanita sebab wanita lah banyak terkesan di dalam pandemik COVID ini. Dia bukan saja membantu di dalam menjaga keluarga, dia juga kadang-kadang menjadi breadwinner, dia kena pergi juga bekerja, dan pada masa yang sama dia juga kena memastikan bahawa dia juga dapat menyumbang di dalam apa-apa untuk memastikan bahawa keselamatan keluarga dan diri dia dan juga komuniti setempat. Sebab itu saya katakan pandemik ini juga banyak memberi kita pengajaran supaya kita dapat melihat beyond politik. Kita kena melihat kesan kepada apa yang telah terjadi di dalam pandemik ini, dan harapan kita supaya ini diambil sebagai satu iktibar supaya kita sama-sama dapat membantu. Bukan sahaja kita hendak menstabilkan keadaan di dalam negara, tetapi kita harus membantu rakyat kita supaya semua masing-masing dapat pulih dan membangun, dan supaya kita semua, the whole negara, nation, rakyat, semua dapat move forward. Sebab pandemik ini sebenarnya banyak menjaga kita, mengajar kita, sebab selama ini, Ehsan, kita selalu take for granted. Tapi bila pandemik ini datang, barulah kita terasa sangat bahawa kita banyak kena buat muhasabah diri, dan kita pastikan bahawa insya-Allah negara kita terus maju, dan harapan inilah kita cuba sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9. Dan saya tahu, Ehsan, bukan sesuatu tugas yang mudah yang terpaksa dipikul oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 ini, tetapi saya cukup yakin dan bahawa beliau dengan sokongan padu yang diberikan, dengan pengalaman yang ada, dengan kekuatan pada diri beliau, dengan keakraban dia, bukan sahaja bersama dengan sesama parti, tetapi juga dengan pembangkang. Yang Amat Berhormat dulu dia pernah menjadi ketua pembangkang, dan sebenarnya saya bersama dengan dia, sama-sama kami dalam Backbenchers Club dahulu-dahulunya. Jadi saya rasa pengalaman ini sebenarnya boleh membantu beliau. Tapi Ehsan, boleh tak saya berkongsi sedikit? Boleh, silakan Datuk Seri.
Ehsan, saya sebenarnya adalah pengurusi All Party Parlimen Malaysia. Jadi kumpulan yang saya terajui ini kita adalah bipartisan. Jadi untuk makluman, bila saya mempengerusikan mesyuarat APPGM untuk Sustainable Development Goal, kita langsung tak bercakap politik, Ehsan. Kita bercakap mengenai bagaimana membantu rakyat on the ground yang menghadapi banyak masalah-masalah. Jadi syukur Alhamdulillah dalam kumpulan saya dorang aja government, semuanya pembangkang, tapi baik sekali. Kerjasama yang begitu baik. Jadi perkara macam ini mungkin boleh menjadi satu pedoman, boleh menjadi satu contoh yang boleh digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu an all party, sebab kita sekarang, Ehsan, banyak ditubuhkan select committee di dalam parlimen. Jadi harapan saya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh menggunakan special select committee ini untuk memberi input-input kepada beliau. Sebab ini tadi telah disebutkan oleh pakar-pakar rujuk. Jadi di sinilah penglibatan semua ahli parlimen di dalam apa-apa juga permasalahan negara. Jadi ini menjadi satu bipartisan approach. Ini harapan kita bersama, tapi harapan saya juga insya-Allah sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia cukup berpengalaman lah, Ehsan. InsyaAllah dia boleh menerajui kerajaan kita dengan baik dan dengan sokongan semua pihak. InsyaAllah. Dan juga Datuk Seri, bila kita bercakap berkaitan dengan Parlimen Batang Lupa, satu daerah di luar bandar contohnya, dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pernah memimpin Kementerian Luar Bandar sebelum ini. Begitu dekat untuk bagaimana kita nak memacu satu pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan contohnya. Walaupun kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 contohnya, pemulihan ekonomi, tetapi beberapa faktor penting juga perlu kita lihat secara menyeluruh dan inklusif. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada kedekatan Datuk Seri Ismail Sabri dalam memastikan bahawa kelangsungan mereka yang berada di luar bandar, pembangunan dan sebagainya dapat dijayakan dalam tempoh yang mungkin sebelum PRU15 nanti? Syukur Alhamdulillah. Ya, memang. Sebab itu saya kata pengalaman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini boleh memainkan peranan. Sebab beliau sebenarnya sudah pergi ke merata tempat termasuk Batang Lupa. Dia banyak turun masa dia ke menteri luar bandar, masa dia menteri kepenggunaan, masa dia menteri pertanian. Dia memang selalu turun dan pergi melihat keadaan di Batang Lupa, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab banyak juga yang dibantu, dan beliau bila dia dapat turun sendiri betul-betul ke kawasan luar bandar, khususnya kawasan saya Batang Lupa, dia memberi satu keterbukaan kepada beliau bahawa banyak lagi yang perlu dibuat untuk memajukan kawasan-kawasan luar bandar. Jadi bagi saya inilah harapan saya bila Yang Amat Berhormat menerajui kepimpinan ulung negara, beliau jangan lupa juga dengan kawasan-kawasan luar bandar, khususnya saya bercakap sebagai ahli Parlimen Batang Lupa, jangan lupa kawasan-kawasan kami sebab banyak lagi yang kami perlukan dari segi pembangunan infrastruktur, dari segi internet connectivity, dari segi untuk memastikan bahawa pengeluaran pertanian dapat dipasarkan, bukan saja dipasarkan di Sarawak, tapi sebenarnya boleh dipasarkan di seluruh Malaysia dan juga ke negara-negara lain seperti Singapura. Sebab ini adalah menjadi mata pencarian pendapatan kepada penduduk-penduduk di kawasan, khususnya di kawasan macam kawasan saya
Batang Lupa adalah kawasan pertanian, perikanan, dan ini adalah diharapkan daripada rakyat sekarang ini untuk melihat what next. Sekarang ini soalan daripada semua pihak, Ehsan, what next? Apa? Jadi kita inilah sepatutnya memberi segala kalau dapat segala keterlibatan kita ini untuk kita memberi uh, sedikit sebanyak ruang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dia dapat meneliti, tapi memanglah dalam masa terdekat ni dia kena betul-betul memastikan macam mana kekuatan yang dia perlukan untuk dia meneruskan kabinet beliau. Dan kita mendoakan supaya dia diberi segala kekuatan, segala pedoman, segala kerahmatan untuk dia meneruskan tugas dan tanggungjawab yang begitu berat. Datuk Seri, kekuatan yang Datuk Seri katakan tadi bukan sahaja melibatkan kepada parti-parti yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi ia melihat kepada rentas parti dan juga usaha ini perlu digembling dalam semua ahli parlimen yang ada. 220 ahli parlimen perlu digembling untuk memastikan perkara dapat dijayakan dengan baik daripada inspirasi, aspirasi yang Datuk bawakan tadi daripada luar bandar untuk melihat kepada keadaan yang lebih baik. Tetapi Datuk Seri, bipartisan kita telah pun nyatakan, tetapi untuk kita melihat kepada solidariti ini, adakah akan wujud dalam tempoh kita lihat kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas ini, terutamanya kepada kelompok-kelompok ataupun mereka yang mungkin berada di blok pembangkang contohnya? Ehsan, harapan saya lah Ehsan, sebab kita telah melalui 2 tahun ya COVID ni, dan kita telah melihat apa yang berlaku dan semua terkesan. Jangan nak dikata kawasan saya, semua kawasan terkesan. Dan selepas itu kita telah mengadakan mesyuarat khas bersama-sama di mana diberi ruang kepada semua ahli parlimen untuk menyuarakan perasaan masing-masing. Jadi bagi saya ruang itu sudah cukup untuk kita telah meluahkan. Masing-masing dapat meluahkan. Jadi harapan saya, Ehsan, inilah masanya untuk kita come back, kita bersatu, kita fikirkan kepada rakyat. Marilah kita sama-sama memikirkan untuk membantu rakyat kita masing-masing untuk kita memastikan bahawa pembangunan negara dapat diteruskan, ekonomi kita dapat dipulihkan dan diteruskan, dan inilah masanya seperti saya katakan tadi, maybe less of politicking, tetapi lebih kepada melihat kepada kebajikan rakyat. Kita lihatlah kepada rakyat sebab masa ini memang rakyat sangat terkesan dan kita lihat kepada kesihatan. Vaksinasi ini harapan saya, Ehsan, bahawa program vaksinasi ini kita teruskanlah sebab itu adalah sesuatu yang begitu baik. Teruslah usaha untuk kita memperbaiki sektor kesihatan kita. Tadi ada sebut untuk kita mendapatkan segala data-data untuk kita meneruskan kelangsungan pembangunan negara kita dengan begitu baik, dengan terurus, dengan lancar. Harapan saya berilah ruang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 untuk dia merancang supaya perjalanan negara kita akan berjalan dengan lebih lancar. Dan insya-Allah kalau ada ruang untuk kita berdebat, kita gunalah ruang kita di dalam parlimen. Kita gunakan select committee. Tadi saya telah maklumkan ada beberapa select committee jawatankuasa khas telah ditubuhkan. Gunakanlah ruang itu untuk kita nak meluahkan apa yang kita rasakan yang kita tidak berapa kita mohon kerajaan untuk membantu sesuatu di dalam kawasan kita. So ini adalah harapan saya, berilah ruang sebab kita juga mendoakan agar perjalanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
ke-9 ini akan berjalan lancar. Dia akan didokongkan dengan kabinet dia yang lebih memahami keadaan sekarang ini, memahami apa yang dikendaki oleh beliau supaya ianya berjalan dengan begitu lancar untuk meneruskan segala pembangunan. Nombor 1, kebajikan rakyat. Nombor 2, kesihatan negara. Nombor 3, ekonomi dan seterusnya pembangunan yang diperlukan bukan sahaja keseluruhannya, tapi setiap negeri pun sekarang ini melihat kepada kestabilan federal kerajaan persekutuan yang lebih kuat, lebih stabil. Datuk Seri, sikit lagi, apakah Datuk Seri rasa kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini lebih terbuka untuk kerjasama rentas politik? Saya yakin Ehsan, sebab satu personaliti yang amat berhormat Perdana Menteri ini memang mudah disenangi oleh semua pihak. Kalau di parlimen dia macam mana saya katakan, dia bergaul dengan semua orang. Jadi saya cukup yakin dan saya tahu kebijaksanaan dari pengalaman yang diperolehi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menerajui bermacam-macam kementerian daripada beliaunya, daripada turun kepada koperasi perdagangan dalam negeri, bermana retailers, semua tu, dan pergi pula kepada petani, penternak, nelayan, dan last ni kan pertahanan pula tu. Jadi saya cukup yakin sebenarnya Ehsan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cukup dia punya ciri-ciri tu, dan dia adalah jenis yang terbuka kepada semua pihak, dan I'm very sure dia dapat berbuang ambil, orang katakan, untuk semua pihak, dan saya rasa dia akan terbuka untuk menerima semua pandangan. Saya cukup yakin. Dan juga akhir sekali Datuk Seri, dan kita faham dan juga seperti apa yang Datuk Seri nyatakan, kita nak melihat kepada perkara ini berjalan dengan lebih baik, kekuatan dan juga sokongan itu perlu diberikan khususnya, tetapi untuk waktu sekarang dalam tempoh yang mungkin berbaki sebelum PRU ke-15 ini, apa yang Datuk rasakan terutamanya apabila kita bercakap dengan kerjasama rentas antara Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak khususnya, bagaimana melihat kepada hubungan baik ini perlu diteruskan, hubungan yang perlu erat perlu dijayakan, dan juga kerjasama itu merentasi semua negeri, semua kelompok, semua masyarakat, dan akhirnya sama-sama kita dapat pastikan bahawa COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi negara itu dapat dilaksanakan dengan baik, Datuk Seri. Memang itulah Ehsan harapan kita, bahawa kita mesti menjalankan kepimpinan Yang Amat Berhormat ni, mesti menjalankan kepimpinan dia, merentaskan semua negeri. Dia mesti mengambil faktor kehendak semua negeri. Lepas itu dia mesti mengambil peranan juga dari segi pembangunan ekonomi, bukan saja dalam negeri tapi luar negara. Investor pun bagi kita sangat penting untuk kita pastikan bahawa negara kita berada di tampuk yang terbaik di kacamata dunia. Dan pada masa yang sama, ini adalah pendekatan yang terbaik, sebab pandemik ini seharusnya mengajar kita, dah 2 tahun kita melalui pandemik ini, dan saya rasa pandemik COVID-19 ini tidak akan lenyap sekelip mata. Jadi macam mana kita harus work around the pandemic supaya pandemik ini akan menjadi sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang kita pastikan jangan kita membiarkan ianya menular. SOP kena jaga, apa-apa yang telah diarahkan oleh KKM itu kita jangan lupa, dan kita pastikan bahawa
kejangkitan COVID ini tidak menular, khususnya dengan nanti kita mendapatkan vaksinasi yang kita harapkan mencapai 80% dalam masa yang terdekat. Jadi syukur Alhamdulillah, inilah harapan saya, dan harapan saya supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memang ini adalah tall order, semua kita memberi pandangan, tetapi saya cukup yakin bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mungkin dengan ahli-ahli kabinetnya akan memikirkan segala ini yang apa kita suarakan ini, Ehsan, dan supaya kita akan dapat menstabilkan keadaan di dalam negara, di dalam negeri-negeri, di dalam bandar, luar bandar, di mana-mana sebelum PRU ke-15. Inilah harapan saya, dan supaya insya-Allah rakyat akan tahu dan akan memilih yang terbaik untuk negara yang kita cintai ini.